Saya nak kongsi benda ni sebenarnya nak beritahu pada semua orang, kalau anda tak malas, anda tak akan jadi miskin. Anda akan jadi kaya, berjaya dunia dan insya-Allah akhirat juga. So nak dapatkan benda ni, anda kena start hari ni dengan minda yang betul. Minda tu betul. Waktu usia 21 tahun, saya letak minda saya sangat penting. Sebab apa? Bila saya nak berjaya, bila nak beli kereta baru, nak beli rumah baru, ada impian, ada dream, semua orang akan ketawakan. Hang umur 21 nak naik Jaguar, gila ke? Wah, waktu tu hati berkecai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so topik kita sangat sempoi. Sebab apa sempoi kita main topik? Malas atau miskin? Dalam tu maksud dia malas atau miskin. Okey. So sebelum kita mulakan apa-apa, saya nak mulakan dengan bismillah. Okey, apa maksud bismillah? Nak kupaskan kenapa ramai orang tadi kan kita tengok haji pun mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Pro pun mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang yang tak faham atau tak tahu kenapa kita kena mulakan sesuatu dengan bismillah. Apa maksud bismillah? Dengan nama Allah. Okey, contoh kita bahasa Melayu kita faham kan. Kalau kita lakukan, kita sebut sesuatu, dengan tu maksudnya kena ada di pertengahan ayat. Contoh, Ali dan Abu pergi ke kedai dengan menggunakan basikal. Contoh. So dengan ni adalah di pertengahan ayat. Dia tak akan ada permulaan ayat. Tapi yang uniknya bismillah dengan nama Allah. Maksud dia setiap yang kita lakukan, setiap benda yang kita lakukan dengan nama Allah. Itu kronologi kenapa kita kena sebut sesuatu bismillah. Sebelum makan bismillah, sebelum buat sesuatu bismillah, sebelum tidur bismillah, bangun tidur bismillah, buat sesuatu ambil sesuatu bismillah. So bila kita sebut bismillah, setiap yang kita lakukan dengan izin Allah, dengan Allah. Bismillah dengan nama Allah. So bila kita lakukan sesuatu dengan nama Allah, apalagi yang lebih agung daripada Allah, Rabbul Alamin, Raja segala raja, King of the King, Perdana Menteri segala Perdana Menteri, Agung segala agung, Menteri segala menteri, yakni Allah SWT. So kalau kita sebut dengan nama Allah, maka semoga Allah SWT akan bagi keberkatan pada kita. So kita semua rakan-rakan hidayah, especially dekat Shah Alam dan juga serata tempat, kita semua berada dalam ni untuk mendapat apa? Keredaan Allah. Orang yang masuk syurga, kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat barakah Allah. Okay, question. Siapa yang nak masuk syurga? Okay, kalau dalam Zoom, kena type. Saya. Jangan dengar je, ngantuk pula. So, kena aktif sikit. Tadi Prof cakap, ni santai. So, saya pun nak santai. So, make sure type. Siapa nak masuk syurga? Type. Okay, tak ada orang nak masuk syurga. Oh, ada seorang. Seorang je nak masuk syurga. Alvin nama dia. Oh, Jeremy Chong, Masya Allah. So ramai mu'alaf juga dalam ni ya. So ramai orang nak masuk syurga. Okey, bagus, saya tengok ramai yang semangat nak masuk syurga. Okey, soalan seterusnya, kalau nak masuk syurga, kena meninggal dulu. Sebab syurga tak ada kat dunia. Soalan seterusnya, siapa yang ready untuk meninggal? Dr. Lawrence. Okey, siapa yang ready untuk meninggal? Aminah, insya-Allah. Okey, yang lain, what happened? Semua hilang ke? Tiba-tiba jam. Tak boleh tekan dah. Okey, tadi ramai orang yang nak masuk syurga. Tapi bila cakap nak meninggal, semua macam krik, 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 krik. Okey. Love that. This is rebonding beard by the way. Maksudnya, kalau you ready masuk syurga, you juga kena ready untuk meninggal dunia. Tapi ramai orang bila nak masuk syurga, nak masuk, nak meninggal, tak ready. Tapi hari ni ada good news. Malam ni saya nak cakap kepada anda semua ada good news. Apakah good newsnya? Setiap orang boleh masuk syurga tanpa meninggal. Biar betul. Apa Datuk Seri ni cakap? Betul ke ni? Dikatakan setiap majlis ataupun setiap golongan ataupun setiap benda tu, kalau kita cakap kebesaran Allah, memuji Allah, itu ada taman-taman syurga. So sekarang ni anda semua, walaupun kita berada di alam maya, anda berada di taman-taman syurga secara maya, insya-Allah. Sudah macam first step lagi dah. First step dah masuk syurga dah pun. So kalau nak masuk syurga, kenalah berada banyak lagi di taman-taman syurga. Tadi saya dengar Haji cakap Rakan Hidayah punya perkongsian setiap minggu. So jangan lupa masuk setiap minggu. Bukan hari ni saja. Bukan nak tengok ni Mamat Janggut ni siapa, aku nak dengar lah masuk hari ni. Next week tak masuk pula. Jangan macam tu. So every week kena masuk. Sebab apa? Every week
boleh pergi syurga. Masya Allah. Indian mualaf, Masya Allah. Okey, Alvin. Wah, Alvin sangat aktif malam ni. Dia nak tahu topik yang sebenar. Topik dia malas atau miskin. Saya baru sampai ke topik ya. Saya baru buat mukadimah je baru ni. Sebab prop kata santai, so saya pun santai lah. Masuklah topik apa dulu kan sebelum ke topik sebenarnya. Okey, so just to share with you, apa maksud malas atau miskin? Sebenarnya, malas atau miskin ni bukannya kita yang judge. Bukan kita yang tentukan. Setiap benda datangnya daripada Allah. Contohlah, kita pergi kat kedai makan. Kita pergi kedai makan, ada orang datang untuk minta derma. Orang jual barang ke, minta derma, jual tisu ke, apa ke. Ramai orang yang dia mula judge. Dia yang nak jadi judge tu. Kan tadi saya cakap, judge ni hanyalah Allah. Tapi dia nak jadi judge. Apa dia buat? Dia ni mesti pemalas ni. Dia malas. Dah lah malas. Miskin pula. Na'udzubillah min zalik. Dia yang judge orang tu. Kalaulah anda lepas ni, kalau tak nak bagi sedekah ke apa ke, tak nak keluarkan apa-apa, kalau boleh cuba jangan buat macam tu. Because anda bukanlah judge. Siapakah judge? Allahu Rabbul Alamin. Kita tak tahu dia memang betul-betul miskin ke, betul-betul perlukan ke. So kita terus judge, oh ni mesti malas ni. Tengok ada sifat fizikal semua sempurna tapi tak nak kerja, datang minta sedekah. Kau nak bagi kerana Allah. Pasal dia saya sebut tu bismillah dengan nama Allah. So kau nak bagi bismillah, aku bagi kerana Allah, bukan kerana kau. Again, ramai orang bila dia nak sedekah, dia tengok orang tu dulu. Dia tengok fizikal. Dia nak bagikan masjid, dia tengok masjid tu dulu. Dia nak bagikan madrasah, dia tengok madrasah tu dulu. Dia tengok itu, tengok ni. Jangan tengok semua tu. Bagilah kerana Allah. Rakan Hidayah Center Foundation semua dekat sini, niat, tukar niat. Hari ni saya nak suggest untuk semua, kalau boleh, tajdid niat. Apa maksud tajdid? Ubah niat. Kalau na'udzubillah, kita niat sebelum ni nak lakukan sesuatu, oh aku nak sedekah sebab aku nak orang tengok aku. Aku nak tu macam bila aku sedekah, orang ambil gambar aku, orang video aku, orang puji aku, orang itu, orang ini. Bila kita lakukan kerana orang, maka you bagilah apa saja pun, memang tak akan dapat manfaat daripada apa yang anda lakukan. So penting jangan judge orang. Tu pertama tu. So nak bagi kerana Allah. Bila bagi kerana Allah, maka Allah SWT akan bagi keberkatan. Yang tadi saya sebutkan, nak masuk syurga bukan kerana solat yang kita lakukan, bukan kerana puasa yang kita buat, bukan kerana zikir kita, bukan juga kerana haji, tapi semata-mata kerana redha Allah. Kita dengar satu kisah yang famous. Satu orang pelacur, dia bagi minum pada seekor anjing menggunakan kasut dia. Allah lihat, Allah redha asbab daripada benda tu, maka Allah SWT bagi dia syurga. Kisah-kisah ni famous yang kita dengar. So kita sekarang nak masuk syurga atas keberkatan dan juga keredaan Allah. So hari ni anda berada ni untuk satu matlamat, untuk dapat redha Allah. So macam mana dapat redha Allah? Topik kita, malas atau miskin. Macam panjang pula saya pusing story tu kan. Okay, so malas atau miskin. So apa bergantung kepada kita sendiri, jangan judge orang. Okay, penting So apa yang berlaku pun, it's okay. Leave it to Allah. Okay, so hari ni anda ada pilihan. Anda ada pilihan untuk memilih sama ada untuk jadi malas atau jadi miskin, ataupun ni option yang ketiga. Anda tak jadi dua-dua ni. Anda jadi lebih daripada tu. Anda jadi kaya. Anda jadi berjaya. Dan topik kita, sambungan topik kita, malas atau miskin, berjaya dunia akhirat. So bila anda ada option macam ni, anda pilih. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu, ada 10 sahabat yang dijamin syurga. 10 sahabat yang memang confirm wajib syurga. Kalau tengok semua 10 sahabat ni, adakah mereka malas? Langsung tak. Adakah mereka miskin? Kebanyakan, which is lebih daripada 8 orang sebenarnya, memang kaya raya. Saya repeat yang bukan kaya tau. Kaya raya. Sebab apa saya ulang kaya raya? Memang dia betul-betul kaya. Contoh, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia punya kekayaan kalau level Malaysia, kalau level zaman sekarang, level billionaire. Level billionaire tu sebenarnya. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Siapa lagi? Sayyidina Uthman bin Affan, dia punya level, billionaire juga tu sebenarnya. Billionaire level tu. Memang kalau mereka bagi sedekah, Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, kalau pergi peperangan ke peperangan Tabuk contohnya, dia punya level sedekah dia
Rasulullah jumpa Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah beritahu pada Sayyidina Abu Bakar dengan Umar ni dia perfect tau. Bila Sayyidina Abu Bakar nak derma, Sayyidina Umar pun nak derma. So bila Sayyidina Umar datang, uh, Rasulullah tanya pada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, berapa banyak yang kau bawa untuk sedekah?" Apa yang Sayyidina Umar beritahu, "Aku bawa separuh daripada hartaku." Wow, separuh daripada hartaku. Punya dahsyat lah, kira macam ada X amount, dia bagi separuh kepada jalan Allah. Begitu punya kelazatan sedekah pada zaman Rasulullah. Bila tanya pada Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tak tanya pada Sayyidina Abu Bakar, berapa banyak yang kau bawa? Sayyidina Umar, Rasulullah tanya, berapa banyak yang kau bawa? Tapi Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tanya, apakah yang kau tinggalkan di rumah? Tengok soalan lain tau. Tadi, berapa kau bawa? Yang ni, berapa kau tinggal? Apa yang Abu Bakar jawab? Aku tinggal Allah dan Rasul di rumah aku. Apa maksud dia? Berapa banyak Sayyidina Abu Bakar menginfakkan harta dia? So, secara logiknya, keseluruhan harta Abu Bakar bagi pada jalan Allah. So, benda-benda macam ni, bila kita dengar story-story sahabat, bila kita dengar apa yang berlaku zaman dahulu, Masya Allah, dia punya level dia memang tak ada perkataan malas. Tak ada perkataan miskin. Saya nak tanya pada anda di luar sana, adakah Rasulullah miskin? Soalan. Kalau boleh jawab, boleh jawab. Okey, siapa yang dalam Zoom boleh jawab. Sebab saya tak tengok Facebook, saya tak tahu sama ada anda komen kat Facebook ke tak. Siapa yang dalam Zoom boleh komen. Rasulullah miskin atau kaya? Kaya jiwa. Wah, ni klise jawapan ni. Bila saya cakap kaya jiwa. Okey, lagi-lagi. It's okay. There's no right, there's no wrong. Jom kita santai-santai. Jawab, it's okay. Norisha cakap kaya. Ain cakap kaya. Rasulullah kaya. Okey. Cakap kaya. Sebab apa cakap kaya? Miskin. Okey, ada orang cakap miskin. Oh, ni Hidayah Center Pulau Pinang. Wah, ni Shah Alam Pulau Pinang. Masya Allah. Soalan patut maaf line tak clear. Soalan saya, Rasulullah kaya atau miskin? Ramai jawab kaya, ada juga jawab miskin. Saya tengok apa jawapannya. Oh, kaya. Kaya tapi rendah diri. Masya Allah. So, okey, adakah sebab saya punya permulaan story menyebabkan anda jawab kaya? Kaya tapi pilih hidup zuhud. Kaya dengan ilmu. Okey, jawapan dia. Okey, just nak share dengan you guys. Rasulullah jadi peniaga, jadi businessman, berapa lama? Siapa boleh jawab? Kalau siapa boleh jawab, bagi hadiah. Hadiah berupa buku, my book. Cara terpantas menjadi jutawan. Buku saya tak ada kat sini, kat luar kot. Cara terpantas menjadi jutawan. Kalau nak dapat buku tu, jawab. Berapa lama Rasulullah jadi businessman? Okey, sejak umur 12 tahun, betul? Okey, tahun jadi tu betul. Tapi berapa lama? 20 tahun. Okey, lagi? 28, 13. Lagi, 35. Lagi? Berapa tahun? 12 tahun. Lagi? Sampai umur berapa Rasulullah jadi businessman? So, okey, 12 tu dah betul dah. 12 tahun sampai umur berapa? Then that's the years Rasulullah jadi businessman. Ada yang jawab 24, ada yang jawab 35. Lagi apa cepat? Kalau kita cinta Rasulullah, kita kena tahu pasal Rasulullah. Sampai 25 tahun mungkin. 25 tahun kira 13 tahun lah. Okey, tak. 15 tahun tak. Rasulullah kahwin umur berapa? Rasulullah kahwin umur 25. Yang tu kita tahu kan? Tapi jadi businessman berapa lama? Ramai orang yang tak tahu. Okey, saya skip soalan tu. Kita move to soalan seterusnya. Rasulullah jadi Rasul pada usia berapa? Since ramai yang mu'alaf, kita boleh belajar sama-sama because this is our prophet. So we need to know his background. Kalau kita sayang pada seseorang, contoh kita sayang pada pasangan kita, kita ambil tahu tak pasal pasangan kita. Dia lahir bila, tahun bila, birthday bila, mak dia nama apa, bapa dia nama apa, tok dia nama apa. Okay. Rasulullah jadi Rasul ketika umur 40 tahun. Okay, betul. Perfect. Rasulullah wafat umur berapa? Rasulullah wafat umur 63 tahun. Betul, Atika. So, 63 tahun. So, which mean Rasulullah jadi Rasul selama 23 tahun. Betul? Okay. Soalan seterusnya. Rasulullah jadi peniaga atau businessman berapa lama? Daripada umur 12 sehingga tahun ke? Ni soalan dah. Soalan penting dia apa dah? Okay, tak. Saya beri jawapan. So, saya save buku satu. Okey, Rasulullah jadi peniaga ketika awal usia 12 tahun sehinggalah ke lebih kurang 37 tahun. Yakni Rasulullah jadi businessman selama 25 tahun.
Tengok Rasulullah jadi Rasul selama 23 tahun. Jadi peniaga selama 25 tahun. Apa yang nak cuba ditonjolkan kat sini? Nak bagi tahu pada anda semua, sebenarnya berniaga ni adalah sama bagus, sama penting, sama barakah daripada menjadi Rasulullah. Rasul jadi 23 tahun, peniaga 25 tahun. Allah SWT tarbiyah Nabi, sebenarnya berniaga adalah benda yang sangat masya-Allah. Dan anda semua di luar sana, anda kena ambil keberkatan ni. Since anda, kebanyakan daripada anda adalah mualaf yang baru memeluk agama Islam, so bila anda tahu agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang hak, agama yang esa, Tuhan yang Maha Esa, yang ni Allahu Rabbul Alamin, yang memang akan buat segala sesuatu. So bila anda tahu benda ni, dan anda tahu Prophet kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniaga selama 25 tahun. Soalan, adakah Rasulullah malas? Confirm tak? Betul tak? So kalau Rasulullah tak malas dan juga Rasulullah tidak miskin. Sebab apa saya kata Rasulullah tak miskin? Contoh ketika berperang. Bila Rasulullah masuk peperangan, you rasa Rasulullah pakai pakaian apa? Adakah pakai jubah untuk pergi perang? Rasulullah pakai pakaian besi. Dia punya kelengkapan, Masya Allah. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat semua kelengkapan, Masya Allah, punya dahsyat. So which means Rasulullah adalah seorang yang kaya sebenarnya. Tapi of course, Rasulullah tidak membazir, Rasulullah tidak menunjuk, Rasulullah tidak boros dan sebagainya. Hakikatnya Rasulullah kaya. Rasulullah jadi bisnesmen 25 tahun. Rasulullah jadi Rasul selama 23 tahun. Pemimpin, ayah, datuk, kawan, sahabat. Seorang yang memimpin negara dan juga menakluk beberapa kuasa-kuasa besar sehinggalah peperangan terakhir sekali. Apakah peperangan terakhir Rasulullah? Type. Ni tiba-tiba ajar sejarah pula kan, macam kenapa Datuk Sri ajar sejarah sekarang? Saja kita nak relate. Okey. Peperangan terakhir Rasulullah adalah peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah ketika Rasulullah berada di Madinah. So peperangan Tabuk adalah peperangan terakhir. So sebelum Rasulullah wafat tahun ke berapa? Tahun ke-10 Hijrah. Sebab apa tahun ke-10 Hijrah? Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah ketika Rasulullah umur lebih kurang 53 tahun. Selepas 13 tahun di Mekah. Bila hijrah ke Madinah, 10 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. So jawapannya, Rasulullah tidak pernah malas. Sahabat tidak pernah malas. Mereka kebanyakan daripada sahabat semuanya kaya, tidak miskin. Okey, saya punya background, saya dilahirkan di Pulau Pinang. Dilahirkan saya dengan abang, dua adik-beradik lah. Saya youngest one, abang umur 2 tahun lebih daripada saya. Saya daripada single mother. Single mother ketika saya umur 1 tahun. Mak saya cikgu di Pulau Pinang, sekolah Penang Free School selama lebih kurang 10 tahun. Lepas itu sekolah Kampung Jawa selama 10 tahun. Lepas itu Sungai Gelugong, Penang selama 10 tahun. So, lebih kurang 30 tahun mak mengajar. Dan daripada hasil asbab menjadi cikgu, membesarkan saya dan abang saya bersama dengan ibunya, which is my granny lah, my nenek. So kami berada di Pulau Pinang daripada kecil sampailah sebelum saya masuk universiti. So kami tak kenal apa maksud kereta. Sebab tak pernah ada kereta. Ini cerita benar, kisah benar. So lepas saya masuk universiti dekat UiTM Shah Alam, saya main background adalah actuarial science. So ada setengah orang tahu actuarial science. Actuarial science tu bukan aquarium. Setengah orang tengok, Datuk Sri, cuma belajar pasal ikan ke? Bukan. Apa belajar pasal ikan pula? Actuarial science is all about numbers. It's about calculus, statistik, finance, account. About numbers dah. Otak kiri lagi dah. So Alhamdulillah saya dapat 4 flat for every semester. And terus lepas berkecimpung, lepas belajar UiTM Shah Alam, terus saya join a financial business. So sekarang dah lebih kurang 17 tahun saya buat business finance. So melabur, takaful dan juga sebagainya. So untuk jawab soalan, my background is not from keluarga berada. Kami duduk di flat di Macklem Street. Tak tahu siapa kenal tak kenal. Please WhatsApp me. So duduk dekat Penang flat, memang rumah yang sangat Alhamdulillah lah. Alhamdulillah, tak mau cakap banyak kan. Alhamdulillah.
selama 20 tahun, 21 tahun in fact. Waktu saya masuk universiti, lepas keluar universiti, saya join bisnes. Pada ketika usia 21 tahun ni, Allah SWT bagi barakat apa yang saya nampakkan, keberkatan sebenarnya datang daripada ibu saya. Ibu saya adalah asbab segalanya. Ibu saya pernah ceritakan saya waktu dia pergi sekolah dulu naik bas kan, mana ada apa-apa kenderaan kan, naik bas. Pergi sekolah, dia datang 5 minit lewat. Bas kan kadang sekejap awal, sekejap lewat. Dia datang 5 minit awal, guru besar jumpa mak saya, guru besar beritahu apa? Cikgu Hamidah, nama ibu saya Hamidah. Cikgu Hamidah, kalau hang datang 5 minit lewat ataupun balik 5 minit awal, maka keberkatan dalam gaji tu tak ada. Auzubillah min zalik. Daripada hari tu, which is 10 tahun lalu lah, daripada hari tu mak saya tak akan datang lewat, tak akan balik awal. Ladies and gentlemen, apa message kat sini? Sekarang ni kebanyakan daripada anda yang bekerja work from home. Bila work from home, kalau bos cakap working hours 8:30 to 5:30, please obey the time. Ramai orang work from home, dia tak work from home, dia sleep at home. Dia tengok TV, dia makan, terlebih-lebih makan. Waktu makan lunch hour okey lah, boleh lah makan. Waktu Zohor boleh lah sembahyang. Tapi kalau nak curi tulang, sebab bos tak ada kat rumah pun, aku lepak je lah. Bos bagi kerja, nantilah aku siapkan, beritahu abang aku busy ke banyak kerja. Bila anda buat benda ni, bos tak nampak. Tak apa. Bos memang takkan marah sebab benda tak nampak. Tapi tuan-tuan, keberkatan wang tu, bila kita kurang keberkatan ataupun tak ada keberkatan, apa yang akan berlaku? Na'udzubillah, kita bawa kereta pancet. Kita bawa kereta rosak. Kita jalan, kita jatuh. Kita ada anak, na'udzubillah, anak tak dengar cakap. Kita buat sesuatu, tak. Sebab kalau benda tu keberkatan tak ada, maka segalanya Allah SWT akan tarik. Allah akan tarik nikmat. So bila nikmat tak ada, maka keberkatan tak ada, Allahu Akbar. Apa lagi yang nak lakukan dalam dunia ni? Semua benda jadi macam tak syok. So asbab, saya punya perasaan lah. Saya rasa asbab daripada mak saya yang sangat menjaga benda-benda macam ni. Pada ketika usia 21 tahun, Allah SWT bagi saya jadi millionaire ketika usia 21 tahun. Daripada asbab berniaga waktu umur 21 tahun. Selepas 8 bulan, saya tukar saya punya Honda Cup, motor Cup Chai, tukar kepada Jaguar ketika usia 21 tahun. Saya nak kongsi benda ni, sebenarnya nak beritahu pada semua orang, kalau anda tak malas, anda tak akan jadi miskin. Anda akan jadi kaya, berjaya dunia dan insya-Allah akhirat juga. So nak dapatkan benda ni, anda kena start hari ni dengan minda yang betul. Minda tu betul. Waktu usia 21 tahun, saya letak minda saya sangat penting. Sebab apa? Bila saya nak berjaya, bila nak beli kereta baru, nak beli rumah baru, ada impian, ada dream, semua orang akan ketawakan. Hang umur 21 nak naik Jaguar, gila ke? Wah, waktu tu hati berkecai. Siapa yang cakap? Kawan-kawan. Siapa yang cakap? Adik beradik, family member, saudara mara. Semua macam tak support. Tapi minda tu kena positif betul-betul. Kena protect benda tu daripada benda tu masuk dalam minda. Macam kita nak buat teh tarik. Imagine teh tarik. Allah, imagine pun dah rasa sempoi. So teh tarik nak buat tu, letak tapis kat itu. So air masuk, dia akan serapkan apa? Dia akan ambil apa? Dia punya serbuk-serbuk teh akan lekat dekat tapis tu. Imagine otak anda ni ada penapis yang akan tahan benda negatif. Contoh orang akan cakap kat anda, alah, anda tak boleh berjaya lah. Apa? Mana boleh berjaya? Sekarang musim COVID, kot pandemik. Mana orang berjaya? Tuan-tuan, puan-puan, ladies and gentlemen, I buat finance business. My company increment lebih kurang 300%. Increment 300%. Last month, Januari 2021, pada musim COVID, pada musim MCO, Alhamdulillah, our sales, saya nak kongsi, bukan nak promote, saya nak kongsi je. Our sales is 60 juta sales. Alhamdulillah, Masya Allah. So, macam mana saya boleh dapat benda ni? Sebenarnya benda-benda ni semua berlaku sebab ada sesuatu yang kami lakukan dalam grup Genius Group. Ya Allah bagi keberkatan, Allah bagi kejayaan tu. Sebab apa? Kami tak kenal apa erti miskin, kami tak kenal apa erti malas, malah kami ada mindset untuk berjaya dunia dan juga insya-Allah akhirat nanti. Itu paling penting tu, paling penting. Destination tu, akhirat tu. Macam satu kapal daripada pelabuhan dia nak sampai ke destinasi. Okey? Bila kapal tu bergerak, bawah tu ada apa? Ada air kat bawah tu. Okey?
Tapi air tak boleh masuk dalam kapal. Bila kapal bergerak, air kena sentiasa berada di atas kapal. Kalau air masuk dalam kapal, apa berlaku pada kapal? Kapal akan tenggelam, tak akan sampai ke destinasi. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, our life and this is our destination. What is our destination? Jannatullah. So we have a dunia. Dunia adalah air. And this is we untuk menuju ke Jannatullah. So bila kita nak menuju ke akhirat, menuju ke syurga, make sure kita berada di atas dunia. Jangan sampai dunia masuk dalam diri. Bila dunia masuk dalam diri, apa berlaku pada diri kita? Tenggelam seperti mana kapal yang air masuk dalam kapal. So make sure jangan masukkan dunia dalam diri, tapi dunia perlu berada di atas. Di bawah. Kita kena berada di atas dunia supaya kita akan sampai ke destinasi kita, which is Jannatullah abadan abada, insyaAllah. Okay, hari ni saya nak kongsi 3 tips untuk bangkit, especially tahun 2021 ni. Kalau anda amalkan 3 tips ni, insyaAllah boleh bangkit. Yang pertama, macam tadi saya cakap, minda. Minda must be positive. Sebab saya discover minda positif dengan minda negatif, beza tau. Minda positif, dia tengok orang lain, dia akan admire. Dia akan kagum, dia akan seronok, dia akan happy. Tapi minda negatif, dia tengok orang lain, dia jealous. Orang ni boleh lah, mak bapak dia kaya, boleh lah berjaya. Aku tak boleh. Negatif je. Perkataan yang keluar dari mulut dia semuanya benda yang, minta maaf lah, benda yang busuk. Dia tengok orang bawa kereta yang dia idamkan. Contohnya kereta Ferrari contohnya. Dekat lobby hotel dia tengok Ferrari. Apa dia akan beritahu? Kalau minda negatif, dia akan tengok, alah ni mesti kereta sama bayar. Alah ni mesti kereta curi. Alah ni mesti kereta murah. Alah ni mesti kereta mak bapak dia punya. Mesti dia akan cakap macam tu. Tapi kalau minda dia positif, dia kagum, dia happy. Apa dia buat? Dia kata, Masya Allah, I'm happy for you. Masya Allah, is this your car? Wah, I'm happy for you. So minda kena positif. Imam Ghazali beritahu, kalau kita tak rasa apa-apa, tak rasa apa-apa pada kawan kita atau benda-benda yang lain, maka kita kena rawat hati. Ni saya cakap positif, negatif. Imam Ghazali dia cakap kat tengah-tengah. Tak rasa apa-apa. Contoh kita pergi makan, kawan kita dia keluarkan handphone iPhone 13. 13 belum lagi, 12 baru. 12. Dia letak atas meja. Kita tak rasa apa-apa. Bukanlah kita tak rasa takzub. Bukan macam, weh, iPhone 12, weh, biar betul, weh, biar. Itu takzub namanya. Sabar dulu. Jangan macam tu. Kita kena rasa happy. Weh, is this iPhone 12? Wah, Masya Allah, I'm happy for you. Bila kita happy pada orang lain, apa akan berlaku? Allah SWT akan bagi kegembiraan yang sama pada kita. Contoh, bila kita nak berdoa, kita doa untuk orang lain, maka malaikat akan aminkan doa kita. Tapi ramai orang yang ada negative mindset. Dia nak doa pada orang pun dia tak nak. Sebab apa dia tahu? Untuk apa nak doa pada orang? Tak payahlah. Bila orang naik motor, dia doakan. Accident lah. Accident. Dia nampak accident. Sebab bising sangat. Siapa pernah buat macam tu? So doakan yang baik-baik pada orang lain. Contoh bila kita dengar motor, ya Allah, bagilah kesedaran pada mak rempit tu. Ya Allah, janganlah bagi bising sangat. Ya Allah. Doakan yang terbaik untuk dia. Bukan doa bagi dia accident. So bila kita doa yang terbaik, Allah, malaikat akan aminkan doa kita. Maka kita pun akan dapat benda yang sama. Kita minta keberkatan pada orang, kita minta perubahan yang baik pada orang, sebenarnya kita doa pada kita sendiri. Kita doa bagi sahabat kaya, kita doa pada diri kita sendiri. Bukannya lepas ni kita cakap, alah dia boleh lah, dia ada mak bapak yang kaya, dia boleh lah, dia bukan mu'alaf, aku susah. Jangan sebut kata macam ni. Anda kena ubah perkataan. Mindset kena positif. Yang pertama. Yang kedua datangnya daripada mulut. Maksudnya apa? Kata-kata adalah doa. Apa yang anda sebut, apa yang anda ulang, itulah akan berlaku. So make sure you jaga your kata-kata. Why? Because we discover that words have power. Words have power. Perkataan ada kuasa, ada doa. So kalau ada ulang perkataan tu, nauzubillah, itu akan jadi. Contoh bila bangun pagi saja, alah boringnya, nak pergi office nak tengok muka bos pun rasa termuntah. Aduh. Bila anda cakap perkataan-perkataan macam ni, apa berlaku pada diri anda? Terus rasa macam habis. Tak ada mood, betul tak? So the whole day akan rasa macam gone. Rasa macam boring lah. Tak semangat terus nak pergi office. So that's why you cannot use the wrong words. You wake up in the morning, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Baca doa bangun tidur dan juga affirm.
Affirm to yourself, I'm happy, I'm healthy, I'm wealthy. InsyaAllah, I want to see the world. Alhamdulillah, ya Allah bagi aku bagi. Syukur benda tu. Maka benda tu Allah SWT akan bagi keberkatan. Bila Allah bagi keberkatan, setiap benda yang lakukan, insyaAllah sempoi. Sama juga bila anda sebut perkataannya, I cannot, I'm lousy, I'm failure, I'm terrible, I'm stupid. Bila guna perkataan-perkataan macam ni, itulah anda akan berlaku. Itu akan terjadi pada diri sendiri. So make sure jangan guna perkataan macam ni. Guna perkataan yang positif. Untuk tak jadi miskin, untuk tak jadi malas, jangan guna perkataan negatif. Ingatlah, yang pertama, mindset kena positif. Yang kedua, perkataan adalah perkataan adalah doa, kata-kata doa, guna perkataan yang betul. Yang ketiga adalah datang daripada apa? Daripada hati. Anda kena cakap pada diri anda, it is my duty to be rich and successful. Bila anda sebut benda ni, anda first step untuk jadi rich and successful. Jangan sesekali, aku nak tunggu bantuan lah, aku asnaf, aku boleh dapat bantuan, aku mu'alaf, aku layak. Memang betul, anda cakap tu tak salah. Tapi kalau anda mengharapkan pada orang, na'udzubillah, bila anda harap pada orang, itu dikatakan sebagai syirik. Saya repeat lah. Bila anda harap pada orang, itu disebut sebagai syirik. Apa maksud syirik? Adalah mengharapkan atau menduakan Allah SWT. Kalau anda tak harap pada Allah, harap pada orang lain, maksudnya syirik lah. Anda menduakan pemberi rezeki. So lepas ni kena yakin yang Allah SWT akan bagi rezeki. So yang ketiga daripada hati. It is my duty to be rich and successful. Saya discover benda tu waktu ketika umur 21. Saya pergi kedai mamak, beli can of Coca-Cola. Dululah minum Coke, sekarang tak minum lah. Dia color apa? Coke color apa? Color merah. Siapa jawab merah, Coke biasa. Siapa jawab hitam, Coke diet. Konon minum Coke tapi nak diet. Macam tak logik. So, saya beli dengan harga RM1.50. Pergi dekat hotel, beli same can of Coca-Cola 325 ml tu dengan harga RM10. So, waktu tu saya macam confused. Kenapa aku beli kat kedai mamak harga RM1.50, beli kat hotel harga RM10? Waktu tu baru saya discover, kalau aku letak diri aku dekat tempat yang tak sepatutnya, aku punya nilai mungkin kurang. Tapi kalau aku letak diri aku di tempat yang sepatutnya, nilai aku tinggi. So ladies and gentlemen, all of you, I would say most of you adalah Muslim over here and most of you adalah mu'alaf. Benda yang paling berharga yang anda ada dalam diri anda, apa dia? Apa benda paling harga sekali? Benda hati anda ada satu benda yang sangat Masya Allah. Apakah benda itu? Agama. Islam. Islam ada iman. Boleh. Iman, Islam. Benda tu adalah benda yang paling berharga dalam diri anda yang kebanyakan orang tak nampak value. Sahabat-sahabat, mereka masuk saja Islam, mereka akan didera. Mereka akan dibaling batu. Mereka akan letak batu atas orang kafir, letak batu atas badan dia. Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu diguling sampailah apa berlaku. Dia punya lemak-lemak dan darah bakar bara api tu. Sampai kita makan sekarang ni, kita bagi tahu apa? Kebab. Tahu kebab? Sebenarnya asal usul dia daripada Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal diletakkan di atas padang pasir, batu letak atas badan dia. Apa yang dia sebut? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Nikmat Islam datang waktu dia melakukan pengorbanan pada Allah SWT. Tapi hari ini kita semua dapat Islam free. Most of you peluk agama Islam, adakah anda dibaling batu? Adakah anda dimaki? Adakah anda dicerca? Adakah anda diletakkan batu ataupun kena macam-macam macam-macam ni lah tohmahan-tohmahan? I believe tak ada sebanyak zaman-zaman sahabat. Mungkin family akan mengatar sikit apakah? Benda tu anda kena take it. Why? Sahabat kena lagi dahsyat kot. So nak dapat nikmat Islam, nikmat iman, anda perlu lakukan sedikit pengorbanan supaya anda tak malas dan juga of course tak menjadi miskin. Remember, anda kena berjaya dunia dan juga akhirat. Bila anda akan lakukan benda ni, Masya Allah, anda akan dapat satu benda yang sangat barakah. Ingat, kita masuk surga kerana redha Allah. Yes, perfect. 3 benda. Minda, perkataan, hati.
So nak lakukan sesuatu ataupun nak ubah sesuatu, anda kena ubah apa yang anda lakukan sebelum ni. Contoh, anda nak bangun pagi, letak alarm clock. Alarm clock bunyi, apa benda pertama lakukan? Snooze. Betul tak? Bunyi lagi, buat apa? Snooze lagi. Bunyi lagi, buat apa? Snooze lagi. So benda yang sama anda lakukan setiap hari, itu dinamakan sebagai apa? Jelek namanya. Jelek minta elok. Jangan lakukan. So kalau nak ubah sesuatu, apa nak lakukan? Bila alarm clock, jangan letak sebelah katil. Bila letak sebelah katil, tutup mata, boom, off. So letak alarm clock jauh sikit. Contoh dekat atas meja makeup ke, atas almari ke contohnya. So bila bunyi, anda terpaksa bangun. Alah bisingnya. So terpaksa bangun. Bila bangun saja, pergi capai jam, okey anda off tak kisah off. Tapi bila dah bangun, dia punya kekuatan untuk bangun is there. Betul tak? So bila dah bangun nak tidur pada macam ni sikit lah. At least anda dah bangun daripada katil. Bila dah bangun, anda boleh lakukan harian, kerja harian ataupun kalau bangun subuh-subuh, Masya Allah, boleh lakukan tahajud insya-Allah. Kalau letak jauh tak bunyi, letak alarm yang sangat kuat. Letak yang kling, jangan yang bunyi teng 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 teng. Sekarang handphone, saya pernah duduk hotel dengan member saya. Dia punya alarm clock boleh menidurkan orang. Dia punya alarm clock boleh bagi orang tidur. Punya alarm merdu, elok, bunyi piano. Macam ya Allah, ni alarm clock ke apa benda ni? Memang lagi malas. Lagi malas. So nak elak benda-benda ni, anda kena ubah apa yang anda lakukan. So macam Prof tanya tadi, macam nak ubah perkataan anda, so setiap hari anda jangan guna perkataan negatif. So anda cakap pada diri anda, jangan sesekali guna perkataan negatif. Sebab apa? Minda tak faham apa maksud negatif. Contoh, anda cakap pada anak-anak pergi dekat mall, jangan lari ya. Jangan lari. Apa dia buat? Dia akan lari lagi lebih, betul tak? Cakap kat kawan, okay, jangan touch, don't touch. Don't touch. 95% he will touch. Otak kita tak faham tau, dia tak boleh berfungsi. Macam seorang normally perempuan lah kan, perempuan jumpa kawan perempuan, dia akan cerita, dia main kisah-kisah, lepas tu dia pun menangis. Lepas tu kawan dia tak faham psikologi, kawan dia cakap apa, hey, don't cry, don't cry. Apa dia buat? Dia akan lagi cry. Sebab apa? Minda dia tak faham. Dia akan dengar you cakap don't cry, cry. Macam saya cakap pada anda semua, don't think of Mercedes red color. Don't think of Mercedes red color. Semua orang thinking, betul tak? Saya cakap don't think. So sama juga bila anda nak berubah, anda jangan guna perkataan-perkataan ni. Contoh, anda jangan sebut perkataan problem. Jangan sebut perkataan, contoh saya nak ubah sikit ya, beberapa perkataan yang selalu orang guna. Contoh, orang akan sebut, oh, I got a lot of problem. Banyak masalah I ada. Jangan guna masalah. Sebab apa? Minda tak faham. Bila cakap benda tu, Minda cakap, oh, tuan badan aku ni ada masalah. Okey, kita ada masalah. Oh, ada masalah, habis. So, jangan sebut masalah, sebut challenge. Jangan sebut masalah, sebut challenge ataupun cabaran. Berarti kan? Okey. Jangan sebut scolded, kena marah. Contoh, aku kena marah lah dengan customer aku. Bila cakap macam tu, apa perasaan dia? Rasa macam tak shock dia tak? Aku kena marah lah dengan ibu bapa. Aku kena marah lah dengan pasangan. Bila sebut marah, dia rasa macam tak shock. So, ubah perkataan tu. Bukan marah, tapi message. Aku dapat message daripada customer aku. Aku dapat message daripada pasangan aku. Aku dapat message daripada So, bila ubah perkataan tu, anda akan ubah benda yang ni. So, jangan guna perkataan negatif, guna perkataan positif. So macam Prof tanya macam mana nak kekal ataupun maintain benda tu, kena ubah, kena jaga benda tu, jangan sebut perkataan negatif. So jadikan sebagai pattern. Jadikan benda tu sebagai apa? Pattern. Apa maksud pattern? Ubah setiap benda jadi benda yang berlainan. Macam alarm clock tadi dah. Kalau kita tak ubah, dia jadi pattern. Pattern bunyi snooze, bunyi snooze, bunyi snooze, lepas tu off. Kalau tak ubah. So macam mana nak ubah? Letak jauh sikit. Ataupun lagi satu cara, ubah bunyi. Jangan bunyi benda yang sama. Bila bunyi benda yang sama, memang dia akan tidur. Sebab dah selalu, dia used to it. Otak dah dengar. Oh, bunyi ni kena tidur. Tidur lagi. Esok tu pula ubah sound lain pula. Guna handphone. Bunyi apa ni? Bunyi lain ni, bunyi lain. Oh, alarm clock. Oh, lain bunyi ya. Aku yang tukar, aku pun tak ingat. Macam tu. So, kena ubah sentiasa. So, untuk maintain positif, jangan guna perkataan negatif, jangan guna apa-apa benda yang boleh ruin your mind, boleh kacau minda, dan ubah accordingly supaya benda tu boleh jadi your pattern. Wallahu a'lam bishawab.
Orang yang sebut benda tu sebenarnya adalah orang yang memang dah immune dengan negativiti. Minta maaf, dah immune dah, otak memang dah negatif dah pun. Cakap saja memang negatif. So hari ni jangan guna perkataan-perkataan negatif. Contoh bila dia kata, oh kalau semua orang jadi kaya, kalau takut jadi bongkak pula. Susah jadi orang kaya ni, tak boleh lah. Kenapa anda kena ada pemikiran macam tu? Jadi orang kaya, yang kaya dunia akhirat, yang kaya beriman, yang kaya membantu orang, yang kaya banyak infak, yang kaya membantu family member. So benda yang tu bila anda ada dalam pemikiran tu, niat saja pun Allah dah bagi pahala dah. Ni baru niat. Baru niat, belum buat apa lagi pun. So bila ada niat macam tu, Allah akan bagi kemudahan untuk lakukan sesuatu. Bila Allah bagi kemudahan untuk lakukan sesuatu, maka semua benda yang kita lakukan, semuanya ada barakah. Ingat tadi kita recap balik first topik kita, nak masuk syurga kerana redha Allah. Berkat daripada Allah. So nak dapatkan benda tu, kita kena betul-betul faham yang sebenarnya kita kena jadi kaya untuk bantu orang. Tak semestinya, okey, dia kata, oh kalau semua orang kaya, kalau siapa nak jadi penerima? Tak semestinya kita kena fokus kepada penerima. Let's say lah, Alhamdulillah, semua orang jadi kaya. Apa yang kita boleh lakukan? Kita boleh bangunkan banyak rumah-rumah Allah, masjid, boleh lakukan banyak benda-benda infak in the sense of buat banyak madrasah ke, banyak tahfiz, kita boleh bagi kitab, kita beli buku-buku Al-Quran, bagi hadiah pada orang, tahaddu tahabbu, kita boleh bagi hadiah kepada isteri kita, suami, anak-anak kita, boleh buat benda tu. Ni I'm talking about semua kaya tau. Which unlikely lah, tapi tak apalah sebab dia bagi contoh macam tu, kita ikut saja apa dia nak. Okey, semua kaya. So walaupun semua kaya, masih boleh lakukan sesuatu. Yang ni kalau semua kaya, which is unlikely. So kita ambil realistic sikit, akan ada orang kaya, akan ada juga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dalam surah Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu apa? Aku akan uji. Surah Baqarah ayat 155, Allah SWT, aku akan uji hamba aku melalui apa? Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa dan juga buah-buahan. Buah-buahan ini hasil. So apa berlaku? Jom kita muhasabah diri. Sedikit ketakutan. Berlaku tak sekarang ni? Pandemik, COVID, orang takut nak keluar rumah. Orang pergi mana rasa takut. Orang tengok hari-hari tengok, hari ni 4,000 lebih, 5,000 lebih, 3,000 lebih. Sedikit katakan, aku pasti akan menguji. Allah beritahu, aku akan menguji. Sedikit ketakutan. That's what we are facing now. Pandemic COVID-19 ini sebab we are facing now. Second, Allah SWT akan uji apa? Sedikit kelaparan. Waktu inilah ramai orang yang terkesan. Na'udzubillah. Kita doa banyak kepada orang yang terkesan, yang memang terkesan dengan kelaparan. Kita tahu ramai orang yang terkesan dengan banjir juga at the same time. Pantai-pantai timur dan juga selatan kena dengan banjir. Saya pernah jumpa satu orang tu waktu saya pergi bantuan banjir long time ago. Orang seorang ni, Allah uji dia lebih sikit lah. Allah uji lebih. Meaning to say dia mengeluh. Dia kata, kenapa Allah uji aku? Pasal apa aku kena macam ni banjir? Aku dah lah semayang, aku dah lah puasa, aku dah lah. Pasal apa Allah uji aku? Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Dia punya perkataan tu, silap-silap Allah habiskan semua amal-amal ibadat dia. So jaga-jaga dengan perkataan yang kita guna. Jangan guna perkataan yang sabotage Allah, yang attack Allah. Na'udzubillah min zalik. So guna perkataan yang betul, jangan sebut perkataan-perkataan yang tak elok. So semoga Allah SWT pelihara kita dalam apa yang kita lakukan selama ini, insya-Allah. Setiap orang di luar sana, especially rakan-rakan hidayah ni, rakan hidayah ni, semua orang sebenarnya mampu untuk berjaya dunia akhirat. First, ingat tadi saya cakap minda kan? Minda, positif ke negatif? Kalau negatif, aku tak boleh lah, orang tu boleh. Aku tak boleh lah, ini boleh. Orang tu, kalau positif, insya-Allah I can do this. Insya-Allah boleh. Masya-Allah, tabarakallah, boleh. So bila anda ada satu first mindset yang betul, insya-Allah Allah akan permudahkan. Okay, yang pertama. Yang kedua, untuk ada perasaan macam ni yang orang lain boleh, aku tak boleh. Maksudnya, ilmu adalah satu benda yang wajib kita cari. Bila anda nak meniaga sesuatu, contohnya, tadi Profesor bagi satu contoh nak meniaga, tapi aku nak meniaga, tapi aku tak ada benda nak meniaga. Nak meniaga apa? Aku nak meniaga apa? Aku tak mampu nak beli pun. Macam mana aku nak meniaga? Aku tak mampu nak buka kedai burger pun. Macam mana nak meniaga burger? Aku tak mampu. Okey, tak apa. Saya boleh suggestkan, sebenarnya dekat dalam dunia ni, nowadays, teknologi dah makin canggih. Sebenarnya anda boleh buat macam-macam bisnes.
Saya repeat macam-macam bisnes yang halal dan thayyiban. Contoh, anda boleh jadi dropship. Contoh, dropship adalah benda yang sangat mudah, sangat senang melalui kerajinan, kepakaran, kepintaran dan juga kesungguhan anda lakukan benda tu. Contoh, anda nak jual krim-krim lah macam tu, krim-krim penjagaan kulit. So, boleh jadi dropship kepada syarikat-syarikat yang famous. Contoh, saya bagi contoh je. Okay, kita nak jual syarikat krim pelembab daripada syarikat ABC. Ataupun krim pelembab telajak laris. So, mana orang akan beli? Dropship nasi kandang. Mana orang akan beli? Of course, orang akan beli yang kedua tu. So, kalau anda jadi dropship, carilah dropship yang boleh, yang dah establish kat luar sana, yang memang insya-Allah boleh bantu anda. Ni contoh je saya bagi ya. Okay. Tadi dia beritahu dropship nasi kandang. Yes, that's another good idea. Saya pergi Penang baru-baru ni. Saya pergi makan nasi kandang Kampung Melayu. Allah, sebut pun dah lapar lah. Okay. So, saya pergi kat sana, dia panggil ada, nasi kandang transporter. Nasi kandang transporter. Saya tanya kat dia, apa yang dia buat? Oh, I beli nasi kandang kat sini, lepas tu I jual kat KL. Beli daripada Penang, pukul 10 pagi, pukul 12.30 dia sampai, dia beli pukul 9 pagi. Lebih kurang pukul 12 dia sampai KL, orang datang jual. Sehari dia bawa lebih kurang 1,000 bungkus. Of course dia dah buat awal lah, dia dah ambil order awal, satu tempat ni 50 orang, ada orang lebih sedekah, satu orang, satu kawasan ni, satu ni 1,000 orang. 1,000 orang, dia ambil profit let's say RM2 satu. Dia beli Penang, harga Penang lebih kurang nasi, ayam, sayur, orang pegang mungkin RM5. Dia datang sini dia jual RM7. RM7 consider murah, tapi sebenarnya KL kalau you jual RM10 sekalipun, orang beli, saya beli. Betul tak? RM10 kira just nice, tapi dia jual tak mahal. RM7 pun dia jual. Memang ramai orang beli. Sebab RM7 harga murah. So, satu trip dia make berapa? Kalau RM2 kali dengan 1,000, dah RM2,000 tuan-tuan. RM2,000 satu trip sehari. Bayangkan dia buat sebulan 4-5 trip lah. Tak payah banyak. Mungkin kalau 30 hari, 30 trip penat juga. Dia buat 4-5 trip. Takkan lebih kurang RM10,000 profit? RM10,000 profit ambil atas angin. Yang benda ni tak perlukan minda yang tinggi, tak perlukan ilmu yang banyak, perlukan apa? Kesungguhan, kerajinan, semangat usaha yang betul-betul nak lakukan. Bisnes DS ada dropship ke? Okey, nanti saya terangkan sedikit pasal bisnes saya. Kena minta izin daripada prop dulu. Boleh promote tak boleh? So, boleh buat benda tu. Okey, contoh macam nak jual krepek lah. Krepek skin fish. Kan nowadays kan banyak skin fish kan. So anda boleh buat benda tu sebagai dropship. Ambil order daripada sini dulu. Okay, nak tak benda ni? Skin fish ni. So ambil order, dapat kat sini, jadi perantara, boleh dapat profit apa. Saya pernah buat seminar dekat KL. Dekat Hotel Royal Bintang. Waktu seminar tu dalam masa 2 jam, kami keluarkan semua orang duit. Duit letak tepi, handphone letak, jam tangan, cincin kalau dah letak satu dalam bakul, kita simpan betul-betul lah. So kami kata, okay, sekarang keluar dalam masa 2 jam. Okay, credit card duit semua tak bawa. Dalam masa 2 jam, patah balik ke seminar room dengan duit. Tapi buat benda halal lah, bukan pergi curi. Keluar untuk dapat duit. So apa yang dia buat, saya ada satu participant ni, dia balik dengan RM1,000. So bila balik, dia pun kongsi lah apa dia buat. Oh, saya pergi kat kedai bunga kat bawah tu, saya tanya dekat dia, berapa bunga yang dia jual? Satu bukit tu, dia jual RM70. Tapi dia jual kat dalam lah. Siapa yang tahu pun tak ramai orang tahu. So apa saya buat? Saya masuk kedai tu, saya keluarkan bunga, saya promote. Siapa nak beli bunga? Bunga ni memang wangi, memang cantik. Tuan, nak beli bunga tak? Oh, saya tak nak bunga. Bagilah hadiah untuk isteri. Sayang isteri tak? Sayang isteri. Belilah hadiah untuk isteri. Okeylah. Harga berapa? RM100. Promotion hari ni RM95. Oh, okey, promotion. Okeylah, saya beli RM95. Satu bunga dah make RM25. Satu bunga, satu bukit. So ada orang beli few bukit, ada orang beli sejambak, ada orang beli pasuk, ada orang ni. Dalam masa 2 jam, dia bawa pulang RM1,000 profit. Daripada asalnya berapa? Zero. Brothers and sisters, if you want to do business, don't give excuse that you cannot do it. Kalau ada usaha, kalau sungguh-sungguh, memang Allah akan permudahkan. InsyaAllah. Okey, macam ni simple lah. Kalau betul-betul nak berjaya, anda kena haramkan malas, haramkan minda nak jadi miskin. Sebab apa saya kata haramkan? Bila anda ubah ataupun buang daripada minda anda,
InsyaAllah benda tu tak lekat pada diri anda, tak akan masuk dalam diri anda. Sebab sekarang ni ramai orang macam tadi Prof tanya lah, oh I nak berjaya tapi tak apalah, biar dia orang berjaya. Kalau semua orang berjaya macam mana? Susah pula, tak ada penerima. Wah, dia bagi excuse macam-macam excuse dia bagi. So jangan ada benda ni, haramkan malas daripada minda, haramkan miskin daripada minda. So letak benda berjaya dunia akhirat. Apa maksud berjaya dunia akhirat? Buat sesuatu bisnes ataupun perniagaan yang boleh membantu orang. Buat sesuatu yang boleh infak pada orang. Buat sesuatu yang boleh buat kebaikan pada orang. Contoh, since Profesor izinkan saya nak kongsi sedikit, bisnes saya adalah Genius Group. Apa yang kami buat investment. Boleh pergi kepada website www.mygeniusgroup.com. mygeniusgroup.com. So, Genius Group ni adalah satu company yang mempromotkan pelaburan, investment, private mandate. Ramai orang kat luar sana apa yang kami buat, bila saya buat training, saya cakap pada semua saya punya hero. Kita panggil sebagai hero. Hero ni dia punya tugas untuk menjumpa customer, untuk promote, untuk melabur. Kalau kami tak buat benda ni, apa berlaku? Ni saya punya mindset. Bila saya tak buat benda ni, orang akan masuk pelaburan yang tradisional. Tradisional pelaburan return mungkin 4.25%. Tak sebut dari mana, saya sebut traditional plan. Tapi tahulah dia mana. So, ada yang bagi 1.25% tahun. Allah, sikitnya. Okay. So, ramai orang yang dapat this kind of return. Ada juga yang masuk skim cepat miskin. Bukan skim cepat kaya, skim cepat miskin. Masuk je, lost money. Lagilah, teruk lagi. So, pasal itulah bila kita buat bisnes ni, saya buat Genius Group ni, saya promote pada orang, kita punya investment 100% Islamic. Halal insyaAllah sebab ada panel syariah lagi. Yang kedua, kita punya return. Saya tak boleh cakap lagu kat sini tapi tak apalah cakap bila. Kita punya return, kita punya expected return target 50% per year. Macam crazy Sabar. Ni bukan scam. Ni semua under Bank Negara dan juga Security Commission. Alhamdulillah last year, kita punya return average per month. Return kita 7.25% per month. Yes, Alvin, sangat interesting dan sangat out of the mind. It's a crazy. 100% Islamic, 100% under Security Commission, 100% under Bank Negara as well. So this kind of investment. So kalau kami tak buat benda ni, orang akan masuk tempat-tempat tak sepatutnya, dia akan lost money. Ataupun dia dapat sedikit, ataupun dia dapat kurang. So untuk protect benda ni, so be careful. Jangan masuk pelaburan-pelaburan tak elok. So that's the reason that kita tolong orang untuk masuk tempat yang elok. Okay, ada satu soalan kat sini. High risk, high return. Soalan ni sangat simple. Benda yang saya belajar baru-baru ni adalah daripada Hafiz. Dia cakap apa tu? High risk, high return. Risk. Apa maksud risk dalam bahasa Arab? Risk adalah rezeki. R-I-Z-Q. R-I-Z-Q. Risk. Sebutan dia macam risk. High risk, high return. High risk, high return. Dia punya perkataan ni. Dia memang sangat positif lah. Sampai dia risk pun dia tukar kepada risk. Rezeki. So, kalau satu orang tu dapat sport car. Kita bagi dia guna sport car tu, dia tak ada pengalaman, apa dia buat? Sport car tu akan landing atas divider. Ataupun landing dalam gaung. Sebab apa dia tak ada pengalaman drive the sport car. Tapi kalau kita ada sport car, kita bagi kepada Lewis Hamilton. Ataupun Michael Schumacher. So dia bawa kereta tu, insyaAllah dia boleh menang World Cup dan juga dapat hadiah lumayan. Sebab apa? This person adalah manageable dan dia boleh bawa kereta tu accordingly. Okay, untuk jawab soalan high risk, high return, kita punya investment memang ada risk. Tetapi pelaburan kita di-manage well oleh kita punya fund manager, which is our CEO adalah Dato' Dr. Nazri Khan, DDNK. Tak handsome tak apa, janji kaya. So bersama dengan DDNK dan juga Genius Group, kita buat pelaburan dan memang return dia sangat Masya Allah. Sekian promosi Genius Group.